Okay, untuk bulatan ni kita buat revision sikit tentang kalau sudut bulatan dalam darjah. Okay, so selama ni kita belajar bulatan dalam darjah kan, theta tu. Kalau kita ada sekejap ini Okay, nak buang belakang saya. Okay, kita belajar sudut ni dalam darjah. Okay, kalau kita nak cari panjang lengkok let's say saya let dia S. Okay, ingat tak S ni macam mana dia punya formula? Kalau lilitan bulatan apa lilitan bulatan? Ingat tak? 2 pi J. 2 pi R. Okay, lilitan bulatan ini adalah 2 pi. Halah, seorang pakai R, seorang pakai J lah pula. kita pakai J lah. J jari J. Luas bulatan ingat tak luas bulatan? R kuasa 2. Pi R kuasa 2. Right. Okay. Luas bulatan sama dengan pi J kuasa 2. Alright. So kalau kita ada S, kita nak yang sebahagian je daripada bulatan tu. Macam mana dia punya formula? Sikit je, kita nak yang ini je. Yang ini je. Macam mana formula dia? Darab sudut tu. Macam mana nak darab sudut dia? Theta per 360. Betul? Theta per 360. Okay, darab dengan 2 pi J. Okay, luas bulatan pun sama. Luas bulatan pun area theta per 360. Theta ni dalam darjah. Darab dengan pi J kuasa 2. Okay, so ini apabila sudut dalam darjah. So selama ni kita akan belajar yang ini. Cumanya bila dah naik form 5 nanti, kita dah tak guna sudut dalam darjah. Kita belajar lagi satu unit bagi bulatan iaitu radian. Iaitu radian. Dia macam panjang kan, meter. Lepas tu kita ada unit lain, sentimeter. Lepas tu mungkin kita ada unit lain inci, meter kan. Kaki. Okay, sama juga macam bulatan ni. Dia ada 2 unit. Satu unit darjah, lagi satu unit radian. Okay. So apa kaitan darjah dengan radian? Okay, dia punya kaitan dia adalah pi radian ni. Pi radian sama dengan 180 darjah. 2 pi sama dengan 360 darjah. Okay, so kalau kita let's say lah kosong darjah, okay, ini degree. Ini darjah degree ataupun degree. Kosong let's say saya ada 60, let's say lagi 90. Kosong 90, 180, 270, 360. Satu bulatan yang 360 kan. Okay, so ini awak dah biasa dah. Bila awak bila saya cakap pasal 90 darjah, awak dapat imagine dah besar mana 90 darjah tu? Besar mana 90 darjah? Besar mana? Tahu tak? Dia 90 darjah, dia macam segi empat sama. Saya pun tak tahu macam nak explain. Boleh lah. Kuarter bulat tu 1/4.
korang kejap ada orang call lah. Oh. Sekejap orang jadi aircon. Salam. Okay. Patutlah je. Lol. Draw D-R-A-W D-O-A-R-D God EDN itu boleh download di Microsoft Store. Tu ada emulator dia. Saya ada bagi pada emulator tu. Saya ada bagi pada Chorus. NATOR. Emulator 570EX. EX. Kan 570EX. Dia punya itu dia punya calculator punya siri. Kita install ada dia punya apps tu saya ada forward pada Puan Nuzihan. Dia ada minta itulah emulator. Itu semua itu semua ada dalam nombor. Itu je lah dengan will decide yang untuk bit nama tu. Willdecide.com itu website. Dan WHEEL. Wadah. Okay. Nak tunjuk lah. Okay, sorry. Okay, so 90 darjah. Bila saya sebut 90 darjah tu siapa tu main? Teacher ramai nak masuk. So, ya Allah, sampai 5 ni. Okay, masuk. Sila. Okay. Right. Okay, so bila kita sebut pasal darjah, kita macam sebab kita dah biasa, dah banyak kali jumpa, kita tahu dah boleh imagine kalau 90 darjah tu dia adalah macam 1/4 kan, betul tak? Yang ada 90 darjah. Kalau 180 darjah kita dah automatik tahu dah dia adalah straight line. Kalau 270 darjah kita tahu dah bentuk dia begini, kan? Okay. Kalau 360, Allah dia sebalik. 360 dia adalah bulatan. Okay, so sekarang ni kita macam nak ubah mindset kita. Kita nak tukarkan darjah ni kepada radian. Okay, so radian bukan radius Radius tu jari. Radian ni adalah sudut. Jangan keliru pula. Radian adalah sudut, unit bagi sudut. Radius tu adalah jari. Okay, so radian ni 0 darjah, so 0 radian. 180 darjah dia adalah pi radian. Dan 360 darjah dia adalah 2 pi radian. Okay, kalau dalam kalkulator ni awak tengok pi, shift pi awak tahu kan nilai dia berapa? 3.14. Dia 3.142 lah kita biasa ambil. Okay, dia adalah 3.142 radian. Okay, dia adalah kali 2. Okay, 6.283 radian. Okay, ni kosong radian. Okay, so kita dapati bila dah radian ni, dia kecil je nilai dia. 2.83. Okay, bila awak macam buat kiraan ni, bila awak buat kiraan
pasal awak dapat sudut tu nilai dia macam 12 radian. Awak tahu tak logik? So kita macam dah tukar dah mindset tu. Macam let's say kita kira sudut tiba kita dapat 500 darjah. Macam terus rasa tak logik kan? Sebab paling maksimum pun 360. Macam tu lah kita kena tukar mindset yang radian kita ni adalah sebenarnya sudut tu paling besar 6 point. Nilai dia 6 point, sangat kecil. 6.283 radian. Okay, kalau 180 darjah, nilai dia adalah 3.142. Okay, so macam contohnya segitiga kan. Awak tahu ini 20, lepas tu ini 40, kemudian nak cari yang ni. Automatik kita tahu 180 tolak 40 tolak 20. Okay. Sekarang ni macam let's say lah awak ada sudut ni dalam radian. Dalam radian ini 1.2, ini 2.3 radian. So kita nak cari dia 3.14 tolak 2.3 tolak 1.2. Macam tu. Macam mindset tu dah kena tukar lah. Okay, 90 darjah. Berapa 90 darjah? Dia adalah separuh radian. Separuh pi. Betul? Separuh pi Okay. Pi, separuh pi berapa? 3.142 bahagia 1.571 radian. Okay, kalau 270 pula berapa? 3/4 pi. 3/4. Ya. Ya. 3/4 darab 360 berapa? 270 kan? Okay, so dia 3/4 darab 2 pi. Okay. 3/4. Dia bukan 3/4 lah, dia 3/2 sebenarnya. 3/2. 3/2 So dia adalah 4.712 radian. Okay. So dalam topik ni kita belajar benda yang sama, kira lilitan bulatan, kira luas bulatan, dan itu je sebenarnya. Itu je kecuali dia dalam radian. Okay, so macam mana dia punya formula? Okay, awak tengok kalau saya kata yang ini theta ni dalam darjah kan? Okay, lepas tu 360 darab dengan 2 pi. Okay, darab dengan 2 pi ni. Okay. So dia adalah S sama dengan ini theta, sebenarnya theta per dengan 180 pi J kan. Okay, ini adalah formula macam mana nak tukarkan sudut kepada radian. Okay, kalau awak tengok 180 darjah, okay, nak tukar kepada radian, apa kita buat? Macam nak tukarkan 180 darjah tukar kepada radian? 180 darjah, okay, darab dengan pi bahagi 180. Okay, so kalau kita ada 90 darjah, nak tukar kepada radian adalah 90 darjah darab pi per 180. Okay. Kalau kita ada 30 darjah, so ini betul tak? Berapa ni? 90 darab pi per 180. Okay, betul tak tu? 1.571 radian. Okay, ni saya nak bagi tahu formula tahu macam mana nak tukarkan sudut ni kepada radian. So 30 darjah darab dengan pi per 180. So kalau kita ada 30 darjah tukar kepada radian 0.5236. Okey tak?
nak tukarkan darjah kepada radian Maksudnya darab pi per 180. Okay. So, kalau tengok sudut kat sini, theta awak ni tadi 30 darjah ni per dengan 180 darab pi, ini adalah akan menghasilkan sudut dalam radian. Betul tak? Betul. Nampak tak? Kan? Ni benda yang sama kan? Dia akan menukarkan sudut tu kepada radian. Okay, jadi formula dia ini bertukar jadi S theta J, S theta J. Yang mana theta sekarang dah dalam radian, bukan dalam degree dah. So, formula dia lebih simple. So S sama dengan J theta lah. Biasanya formula buat macam tu. S sama dengan J theta, yang mana theta ni adalah dalam radian. Kalau awak nak theta dalam darjah, kita pakai formula yang ini. Kalau theta dalam radian, kita pakai formula ni. S sama dengan J theta. Okay, macam tu juga dengan area. Okay, area yang ini adalah sudut dalam darjah kan. Okay, yang ini. Okay, sebabkan kita nak theta tu dalam radian, dia jadi A sama dengan setengah J squared theta. Theta ni dalam radian. Jelas tulis. Okay. Sebabkan dia per 180 kan. Kalau yang ni kan darab 2. So dia jadi setengah lah kat situ. Okay, so kita dah belajar dua formula kat sini. Sama dengan J theta. Okay, yang ini sama dengan Okay, ni kita dah tukar kepada degree. Yang ini pula tukar kepada radian. So ini kan macam ni, nak tukar kepada degree, terbaliklah radian darab dengan 180 per pi. Kalau yang ni degree nak tukar kepada radian, darjah nak tukar kepada radian 320 darab pi dulu, baru bahagi 180. Yang ni darab 180 dulu, baru bahagi dengan pi. Okay. Okay, so ini ada sudut-sudut khusus ni yang tadi kita buat. Dah tahu kan macam mana? Tahu yang ni, lain semua senang lah. Okay, ni tak ada masalah. Panjang lengkok ni saya dah cover. Panjang lengkok yang ni kan kita belajar dalam darjah. Dalam darjah. Okay, lepas ni saya tunjukkan macam mana ditukar kepada radian. So ini adalah formula dia. Okay. So ini kalau theta dalam darjah, so ini kalau theta dalam radian. Okay. Okay, so kita tengok soalan. Okay, S sama dengan J theta. So theta ni 0.9 radian kan. Macam nak cari S? Darab je, 5 darab 0.9. Okay, ini pun darab je. 6 darab dengan sudut dia. Yang ni pula macam ni untuk C ni, 140 darjah Lepas tu kita nak dapatkan sudut dia yang belah. Yang ni 360 tolak 40 kan, 140 kan. 220, ini adalah 220. Kemudian kalau nak cari panjang S tu dalam darjah, senang, 220 bahagi 360 darab 2 pi J. Jari 10. Okay, so itu dia. Tapi kalau kita nak tukar ni dapatlah 38.4. Okay, kalau kita nak soalan suruh dalam radian, apa kita buat? 220 ni kena tukar radian dulu. Mesti nak tukar radian, darab pi, darab shift pi per 180. Okay, tukar kepada radian dulu. Okay, so ini adalah dalam radian 3.84. Okay.
So S sama dengan J theta, jejari 10, radian dia 3, sudut dia 3.84 radian So darab dengan 10. Okay, so 38.4. Okey tak? Okay. 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 So, okay ni nak imbas kembali je lah. Ni sektor major, ni lengkok major, sektor minor, minor sektor. Tembereng chord. Betul tak? Chord. Perentas. Perentas apa? Bukan. Ini lengkok. Art kot. Oh, lengkok art. Lengkok. Sekejap Google sekejap. Okay. Ada je dalam buku teks awak tu. Tembereng. Tembereng ke chord Chord. Chord apa? Ya, chord. Perentas. Chord perentas. Tembereng? Tembereng sekejap. Sektor ini. Sektor dia mesti ada center Sektor dia ada center. Tembereng ni dia tak ada center. Teacher, tembereng tu segmen. Apa dia? Tembereng tu segmen. Segmen betul, segmen. Okay, betul segmen. Okay. Major segmen, minor segmen Okay. Yang tembereng kat sini minor segmen lah. Kalau major segmen dia yang belah besar ni. Okay, so okay, kita buat soalan nombor 2. Diberi panjang lengkok major EF. Panjang lengkok major, okay, 25. Lepas tu sudut EOF ni 1.84. Cari jejari. Okay, cari jejari Okay, so kita kena tahu yang ni kan. Kalau kita nak guna sudut yang ni, kita kena tahu yang ini berapa. Okay, yang itu yang itu yang kita tak tahu. Okay, tapi kita boleh tahu yang ini. Kita ambil yang ni. Okay, yang tu berapa? Sudut yang kali biru tu berapa? 90 kot yang pertama tu. Biru ni. Oh, dua-dua pula biru Sudut yang kali pink lah. Yang kali pink ni. 6 point tolak dengan 1 point tu. Jadi 2 pi kan? Tolak. Oh, gunakan pi yang ni. Okay, so 3.142 ni tolak 1.284. Okay, kenapa 2 pi? Tu 3. 1,360 kan dah ubah kan mindset 360 darjah sekarang adalah 2 pi Okay, so ini adalah 5. Okay, jadi S sama dengan J theta. So kita S kita 25, J kita tak tahu, theta adalah 5. Jadi jejari dia adalah 25/5. Okay, itu soalan A. Okay, soalan B. Okay, macam nak cari panjang lengkok EF? Okay, EF ni kita dah tahu S sama dengan J theta S Okay. Theta ni mesti dalam radian. Jejari dia 5, theta dia adalah 1.284 radian 1.284 darab 5. Okay, 6.42. Okay. Untuk nombor 3, darjah di sebelah menunjukkan sebuah semi bulatan diberi panjang lengkok QR. Okay, ni 5.7. Okay, jejari 5. Hitung theta dalam radian.
Okay. Ini pun 5 kalau jejari semua panjang mesti 5 jejari. Okay. So theta kat sini kita tak boleh nak dapat. Kita kena cari theta ini dulu sebab kita tahu ini. Okay, sebabkan kita tahu 5.7 ini. So apa yang kita boleh dapat yang ini dulu. Nanti kan pi radian tolak dengan sudut tu. Baru dapat theta. Okay. Jadi macam ni. S sama dengan J theta. So S kita 5.7. Okay. Jejari 5 theta. So theta sama dengan 5.7 bahagi 5. Okay, 1.14. So sini 1.14 Jadi theta ini saya letak ni sebagai X lah sini X. Okay. So theta berapa? Pi tolak 1.14. 3.142 tolak 1.14 1.142 tolak 1.14 2.002. Okay, 0.002 ini radian ni. Okay, panjang lengkok PQ. Okay, so dah dapat sudut tu. Panjang lengkok PQ ni S sama dengan J theta kan. So jejari kita 5, theta kita 2.02. Okay, darab 5. 10.01. Okey. Dia kena letak sentimeter ke atau tak payah letak? Tak payah, tak payah. Untuk admit ni tak unit okey je melainkan sudut lah, sudut radian atau darjah tu letak lah Kalau cm semua tu tak payah tak apa. Okey. Okey, so kita dah settle yang tadi panjang lengkok semua tu. Yang ini. Okey. Saya tulis ini adalah sudut dalam darjah. Dalam darjah. Yang ini adalah sudut dalam radian. Okay, itu untuk segitiga. Untuk sektor. Sektor bentuk dia macam ni. Sektor. Okay. Into shape ni suka hati je tukar-tukar shape saya. Okay, tak payahlah tulis. Okay, sektor bentuk dia bentuk pizza kan. Okay, selain daripada sektor ni, soalan dia suka libatkan segitiga tau. Macam ni. Macam ni. OAC. Melibatkan segitiga ni. Okey, bila melibatkan segitiga, kita kena guna formula segitiga yang kita belajar masa bab akhir tu. Solution of triangle. Okey, cuba kita recall balik segitiga yang kita dah belajar. Okey, so ini adalah okey. Ini sudut kita, theta. So kita ada A, B, C. Okay, kita ada formula cos kan? Macam mana formula dia? C squared sama dengan A squared, apa benda ni? A squared tambah B squared tolak 2 2AB ni. cos theta. Okay? Yang ini C ni dengan yang theta ni mesti bertentangan. Dia bertentangan Okay, so dia bertentangan. Jadi AB yang sebelah-sebelah theta tu adalah yang selebihnya lah. Okay. Untuk luas pula, macam mana cari luas segitiga? 1/2 AB sin C. Okay. Setengah AB sin C. Ini untuk area ni. Ya, sin theta lah kalau in case kita ni. Okay, so theta ni dalam darjah
Tak payah tukar radian. Sebab biasanya kalau kita ada cos, ada sin ni, kita pakai theta dalam darjah. Okay. So kita dah recall dua formula ni, kita boleh jawab soalan ni. Okay, taklah soalan ni dah berjawab. Kita jawab soalan yang boleh jawab. Okay, bagi step tu, hitung perimeter temberang blorek. Okay, so kita nak kira perimeter dia. Okay, soalan A, kita nak perimeter. So mula-mula kita cari yang ini dulu. Okay, yang merah ni. Okay, yang merah ni macam mana formula dia? Guna formula cos tu kan? Okay. Sudut, sekejap, ini AC ni yang kita nak cari. AC yang kita nak cari. Lepas tu 6 square tambah 6 square. Ini sebab jari sama tolak 2, 6, 6 cos. Okay, so cos ni dalam darjah tau. Dalam darjah. So kita sekarang dalam radian. Okay, macam nak tukar dia dalam kepada darjah? 2.5 darab dengan 180 dulu. Dengan pi. Okay, gunakan pi 3.142. Ini soalan dia suruh kan. So kenalah guna 3.142. Okay, so panjang AC adalah 6 square tambah 6 square tolak 2, 6 cos 2.5 darab 180 per 3.142. Okay, 129.67. Betul ke ni? Besar ke? Oh ya, ni square. AC square. Betul tak? Okay, square. Betul tak? Okay, so punca kuasa. Okay, logik kan sebab dia jari 6. So 11.39. Okay, logik kan? Dia jari 6, so AC tu dalam 11.39. Okay, lagi kita nak perimeter kan? Lagi kita nak yang pink ni pula. AC. Okay, so itu adalah panjang lengkok S sama dengan J theta. Okay, so J 6, theta 2.5. 15. Okay, jadi perimeter 11.39 tambah 15. Okay. Okay, so ini dah panjang lengkok. Okay, tak ada apa. Okay, perimeter kawasan berloreng. Okay, kita cuba yang ini. Kita cuba yang ini, sin. Berloreng yang tu. Okay, idea dia macam mana idea dia? Dia nak apa? Perimeter kan? Okay, so perimeter yang ini 10, yang ini 10. Okay, ini kita tahu sudut 0.5. Nanti dia adalah sudut tegak. Okay, boleh tak tahu panjang OC dengan panjang AC? Mesti nak tahu panjang AC. Cuba fikir sikit macam mana cari panjang AC. Panjang AC dulu. Kita nak guna apa? Okay, so saya recall lagi satu lah. Kalau kita ada segitiga bersudut tegak, okay, kita yang melibatkan sudut, kita boleh pakai sokatua. Okay, jadi kalau kita ada sudut alpha kat sini, so ini opposite dia, ini adjacent dia, ini hypotenuse dia. Sin alpha sama dengan soh over A kan.
Okay, cos alpha akan sama dengan K. So Okay. SOH. Okay, tan sama dengan Y opposite per adjacent. Okay. Sin tu. Hmm? Sin tu. Sorry. Sin tu. So. Okay. Okay kan? Okay, so yang ni boleh tak? Saya nak cari AC. Saya cari panjang AC. Yang ni korang pernah tengok tak yang ni? Pernah. Tahu kan? Tahu Tahu. Okay, so panjang AC. Macam mana cari panjang AC? Nak guna panjang AC. Kita ada opposite dia, kita ada adjacent dia. Kita nak adjacent. Tan. Cos so kita ada A kan? Okay, so tan theta sama dengan 10 per AC kan? Okay, masalahnya theta ni 0.5 radian. Yang mana theta ni dia kena dalam darjah. Kalau melibatkan trigo je, theta ni mesti dalam darjah. Okay, so macam nak tukar dalam darjah? 0.5 darab 180 per 3.14. 1.4. Okay, so 28.64. Okay, 0.5 radian. Ini macam mana saya tukar tadi? 0.5 darab dengan okay, 0.5 darab dengan berapa tadi? 180 per 3.4. Okay, jadi AC sama dengan 10, tukar tempat ni, 10 per dengan tan 28.64. Okay, 18.31. Okay, tu AC. OC pula. Kalau OC kita nak pakai apa? Cara Pythagoras. Okay, teorem Pythagoras pun boleh juga. Saya fikir je. Nak pakai teorem Pythagoras pun boleh. Itu lagi satu lah. Okay, lagi satu kita boleh, kalau tak nak melibatkan sudut, kita pakai teorem Pythagoras. Okay. Ini libatkan sudut. Okay, kalau ini tak libatkan sudut, kita pakai teorem Pythagoras. Macam mana? Ini saya ikut yang OAH tu je. H squared sama dengan O squared tambah A squared. Okay. So ini OC, kita nak OC kan? 10 squared tambah dengan 18.31 squared punca kuasa. Okay, 20.86. Okay, so kalau OC tu 20.86, BC berapa? Tolak 10. Tolak 10 kan, sebab jari dia 10. So 10.86 Okay, last dia ni. Okay, AB berapa tu? Dia S sama dengan J theta kan? Okay, tapi theta ni kita kena tahu apa? Macam mana nak buat? Macam nak kira tu? Sekejap.
J kita 10, theta kita. Okay, kalau dalam darjah biasanya awak buat macam ni, 180 tolak kan segitiga kan? Ya. Tolak 90, tolak sudut dekat C tu. Okay, so kalau dalam radian sekarang ni kita dah tukar mindset. So 3.142 kan 180 darjah 3.142 tolak 0.5 tolak 90 darjah. Kalau 1.2 1/2 pi. kan? Pi per 2 kan? Betul, pi per 2. Okay, semua nampak tak apa yang saya buat ni untuk cari O ni, sudah dekat O ni. Saya takut dia tak faham lah sudah dekat O ni. Okay, so ini kalau misal kata dalam darjah kan, ini 90 darjah, ini sudut dekat A, alpha, okay, ini theta. So kalau awak nak theta, awak akan buat 300 pula. 180 tolak alpha tolak 90. Okay. Kalau sekarang ni dalam radian. Dalam radian macam mana? So pi kan? Pi radian tolak dengan alpha radian tolak dengan pi per 2 radian. Okay, itu yang saya tengah type kat calculator sekarang. Okay, nampak tak yang saya type kat calculator tu? Nampak. Ini 2, ini 0.5, yang ini 3.142 per 2. Okay? Boleh Boleh. Boleh. 1.071 darab dengan 10. 10.71. Okay, so nanti kita tambahkan kita nak perimeter kan, kita tambahkan 18.31 10 dengan ini. Okay. Okay, so ini ada apa? Ini macam susah-susah sikit lah. Ni. Dah. Ini baru perimeter kan? Kita tak masuk luas lagi kan? Okay. Ini nanti kita boleh cuba buat pengukuhan. Luas pula. Okay, yang ni kita dah jumpa tadi. Luas kalau dalam sudut theta per 360 darab pi j squared. Okay, lepas tu kita tukar kepada radian, dia jadi setengah j squared theta. Theta dalam radian. Yang saya dah tunjuk tadi. Okay, yang ni cari luas lah. Kita masukkan je jari tu 12, masukkan je sudut 1.7, kita kira. Masukkan 2.2, masukkan jari 8, kira. Okay, yang ini kena tukar dulu, 360 tolak 124. Lepas tu tukar kepada radian, darab pi dulu darab 3.142 dulu per 180. Okay, luas pula setengah j squared theta. Okay. So okay, macam nak cari luas yang D tu? Saya cari luas yang D ni dalam radian 135 darab 3.142 per 180 35 darab 3.142 per 180. Okay, 2.357. Okay, so luas tadi macam mana? Setengah j squared theta So setengah darab dengan jari 20 squared theta 2.357. 20 squared darab dengan 2.357.
Okay. 471.4. Okey tak bab ni? Pening tak? Okey. Dia Okey. dia mula-mula Okey. Okey je teacher. Okey je kan? Okay, sebab dia macam bukannya benda baru sangat pun ni, kita cuma tukar unit je. Lepas tu dia formula, dia macam tak pernah nak fikir sangat. Masukkan je dalam formula. Okay, formula luas temberak. dia bagi tak teacher? Apa dia? Kalau dalam exam formula tu dia bagi ke atau kena hafal? Dalam KBSM dia bagi. Masa kau dia bagi. Setengah J squared theta dengan S sama dengan J theta tu dia bagi. Tapi untuk yang KSSM ni saya rasa dia tak bagi. Rasalah tapi macam cikgu-cikgu ni tengah fight lah untuk janganlah tak bagi siap budak-budak ni banyak sangat yang nak hafal. Okay, so ini luas luas pula yang ini, so kalau luas sektor luas sektor ni yang bulatan ni bentuk pizza ni, dia adalah setengah J squared theta kan. Ni kita nak tolak dengan luas segitiga. Luas segitiga ingat tak? Setengah AB sin C kan. So sebab AB ni sama nilai dia, so dia macam setengah J squared juga. Sin theta. Cumanya satu theta ni, ini dalam radian, ini dalam darjah. Okey tak? Faham tak apa yang saya buat? Nak dapat luas sektor ni. Ini adalah luas sektor, luas semua setengah J squared theta. Mana theta ni dalam radian. Okey, kita nak dia nak yang ni kan, luas hijau ni kan. Okey, so kita kena tolak dengan luas segitiga ni. Luas segitiga ni. Luas segitiga ni tadi kita dah tahu dia adalah setengah J squared kan ini. Dia setengah AB sin C kan. Setengah AB sin theta. Kalau dia adalah yang sama, kalau dia adalah jejari, jejari yang sama, jadi luas dia hanyalah tinggal setengah J squared sin theta. So dapatlah tembereng tu. Cumanya theta untuk yang kat depan ni dalam radian, theta yang untuk sin ni dalam darjah. So setengah 6 squared theta radian. Nasib baik theta dia dah bagi siap-siap dari radian. Tolak dengan setengah 6 squared. Tapi theta yang ini mesti dalam darjah So 2.2 nak tukar kepada darjah. Darab 180 dulu. Bahagi dengan 3.142. 126.03. Keliru tak nak tukar radian kepada darjah kepada radian ni? Diterbalikkan, kalau macam radian nak tukar pada darjah, 180 tu dekat atas, pi tu dekat bawah kan teacher? So, kalau darjah kepada radian, darab pi dulu per 180. Kalau radian kepada darjah, darab 180 dulu per dengan pi. So biasanya saya dengan budak-budak ni saya sebut Dr. Pi, DR pi ni. So senang nak ingat. Kalau darjah kepada radian, darab pi dulu, baru bagi 180. So dia kalau dia way round 180 darab 180 dulu. Sini kita panggil Dr. Pi. Senang nak ingat. So ini tekan kalkulator je terus. Setengah darab 6 squared darab 2.2 tolak setengah darab 6 squared darab dengan sin 126.03.
Okey, 25.04. Okey, terus dia jawab 25.043. Okey. Buat kejap ada call lagi. Hello, salam ya. Kat rumah. Oh, ya ke nak ambil dah? Tak ada rumah mama dah. Sikit je. Okey. Betul, dapat tak jawapan? 25.04. Dapat Okey, ni biasalah buku teks kan dibuat satu-satu mula-mula cari luas sektor. Dia sistematik lah sikit Luas segitiga POQ, dia tulis. Luas cemberan PRQ macam mana? Macam ni kan saya main tulis je kan. Okay. Kalau dalam jawapan tengok kat sini lah Bahas je. Okay, sudut ni dia bagi darjah dan minit. Bagi saya bagi darjah je boleh saya tukar ke minit. Okay. Ini apa? Imbas kembali. Okay, ini luas segitiga setengah efisiensi kan. Okay, boleh guna Heron's formula. Sebenarnya dah habis ni. Dah masuk tu. Aplikasi. Okay, kita sambunglah kita dah habis dah macam semua benda yang saya nak cerita dalam bab 1 ni saya dah cerita. Okay, cumanya tinggal nak buat latihan lagi lah latihan pengukuhan, idea-idea macam mana nak selesaikan masalah-masalah ni. Dia suruh cari ni panjang lengkok, dia suruh cari luas keratan kayu lah apalah, isi padu hari Khamis. Hari Khamis kita buat latihan pengukuhan ni sikit. Lepas tu habis dah bab 1. Okey tak? Okey. Itu dia bab 1 memang tu je. Itu sebablah saya pilih bab ni So kita ada 3 bab yang kita yang okey, yang saya rasa okey. Bab yang hari tu linear programming kan, benda itu je. Yang kedua adalah yang ini sukatan membulat ni ada 2 benda je yang kita belajar, luas sektor dengan panjang lengkok. Okay, lepas tu penyelesaian masalah lah dia sebenarnya kena buat latihan pengukuhan lah, macam idea-idea macam mana nak jawab soalan tu yang lebih penting. Dia punya konsep dia dah itu je konsep dia. Kemudian minggu depan kita akan masuk pilih atur gabungan. Pilih atur gabungan ni dia benda baru bagi korang, tapi okey je, best. Pilih atur gabungan ni best dia kira macam bilangan cara. Itu kena satu hari saya ajar pilih atur, lagi satu hari saya ajar gabungan. Dia permutation and combination. Okay, so settle lah 3 bab at max. Fine. Lepas nanti awak kena buat. Dan nanti saya akan ulang balik. InsyaAllah saya akan ulang balik. Cuma ni kita akan ulang tu laju sikit lah kan. Macam buat pengukuhan dalam kelas lelang Tak payah nak ajar-ajar sangat. Sebab nanti saya tak ada sebulan mengawas SPM. Saya tahun depan bertugas untuk mengawas SPM. So sebulan saya tak masuk kelas. Jadi sebulan tu lah korang buat
korang buat kerja Saya harap saya tak ajar ambil mod sebab nanti kan ketinggalan sangat lah ambil mod. Tengoklah macam mana kalau ada guru ganti bagi Cikgu Kamal, saya dapatlah korang cikgu baru. Kalau tak ada, saya lah Suruh ajar. sama aja. Suruh siapa? Suruh sama aja. Oh sama? Sama kena study pada sekarang sama. Saya dah bagi buku teks kan? Nanti kan saya sub je. Sama bab 1. Okay, so see you tomorrow. Tapi buat revision memot